Ha? Wayak start tu. Wayak. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Pertama saya mengucap terima kasih kepada pihak pengurusi Jawatankuasa Penerangan Pelancongan Majlis Daerah Pasir Putih yang untuk memberi peluang kepada saya bagi memberi sedikit tazkirah sebagaimana tajuk cantiknya muhasabah waktu Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan ianya memberi suatu impak yang baik kepada saya terutamanya untuk sama-sama bermuhasabah ataupun berintrospeksi ataupun untuk dapat melihat, membuat penilaian, mengevaluasi sejauh mana kita menafak waktu ini bagi mencapai hakikat kita sebagai seorang yang muttaqin, walaupun tidak boleh kemuncak sebagaimana para golongan salaf, tapi kita sebagai pengikut berusaha berikhtiar mencari sebagaimana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita nak minta kepada jalan orang-orang yang benar. Justru itu pada kesempatan ini apabila bercakap soalan muhasabah waktu, maka sudah pastilah kita mampu mengendalikan waktu ini sehingga tidak menyebabkan kita ini berputar pada roda yang merugikan. Sebab waktu ini sentiasa berputar. Sewaktu kita hidup, hendaklah kita guna sebaik-baiknya, terutama kita berada di akhir Ramadan. Ini 22 hari bulan. Maka kita berada pada 10 akhir Ramadan dengan pelbagai taujihah, peringatan daripada tuan-tuan guru bagaimana mengisi 10 akhir Ramadan supaya insya-Allah kita habis nanti dalam suasana kita menyambut kemenangan dengan kita solat Aidilfitri. Maka disebabkan kita barangkali bukan meletakkan muhasabah waktu ini sebagai asas untuk menggali kegembiraan, kegemilangan, kecemerlangan diri, yang membuat kita mensia-siakan waktu dan umur kita, maka kita dalam keadaan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Maka inilah bagi kita yang Muslim, mesti kita tidak memandang remeh tentang muhasabah waktu ini. Mudah-mudahan waktu yang ada ini menjadi waktu yang produktif, waktu yang boleh menyumbangkan sebanyak mungkin hasil untuk kita panen atau kita pungut pada akhirat nanti insya-Allah. Jangan kita terbuang dengan hal-hal yang remeh, hiburan, kesenangan duniawi dan seumpamanya. Sebagaimana dalam bulan Ramadan ini sibuk kita bermain Facebook, Instagram,
duk baluh dalam tu soal-soal yang sepele. Inilah yang menyebabkan yang apa yang dikata ahli hikmah, bahawa waktu adalah pedang. Jika anda tidak menggunakan, maka ia akan menebaskan anda. Maka ada pula sebahagian yang lain mengatakan, wahai anak Adam, sesungguh dirimu hanyalah jam-jam yang pendek. Jika telah berlalu 1 jam, maka akan berlalu pula sebahagian diri dari diri kamu. Itu para hukamah yang mengatakan kemudian supaya kita ingat bahawa begitulah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis nombor 2417, ya, hadis Tirmizi nombor 2417, yang berkata hadis ini hadis hasan sahih, yang bermaksud tidaklah akan beranjak 2 telapak kaki seorang hamba dari hadapan Allah pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, waktu dia hidup, bagaimana ia menghabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya, dari mana dia perolehi dan bagaimana dia membelanjakan, dan tentang fiziknya, ya, fizik ini waktu kita hidup ini, fizikal kita yang sihat ini, bagaimana kita menggunakan cara yang terbaik. Itu pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memperjelaskan di dalam Al-Quran sebagai sabdanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surah Al-Asr daripada ayat yang pertama sampai ayat ketiga, sebagai peringatan kepada kita yang dimaksud ialah demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Allah bersumpah dengan waktu ataupun zaman. Ya, kalau zaman lah ni zaman COVID-19, zaman PKB sudah beralih kepada PKPB, ya, bersyarat. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya nilai waktu pada manusia. Kalau kita istilah untuk sekarang ni, COVID-19 ini, sehingga kita sudah bermula COVID-19 ini, PKB bermula pada 18 hari bulan, 3 lagi sudah lebih daripada 40 hari dah. Kita berkampung di rumah bersama anak isteri. Kita sebagai kepala keluarga, bukan kepala bapa keluarga, ya, tapi sebagai kepala keluarga. Kita nak semok selama berada di rumah, mampu atau tidak kembali idola kepada anak-anak, idola kepada isteri-isteri, kalau yang lebih daripada 1, idola kepada anak cucu. Kita nak tengok, anak nak tengok sejauh mana kita menggunakan masa ini, iaitu kita mendidik mereka, mentarbiyah kita menjadi murabbi muallim, ya, dan juga mentajdidkan pemikiran anak isteri kita di rumah. Belah mana kita nak tahsin Al-Quran, bagaimana kita nak mengajar Al-Quran, mengajar ilmu usul kepada anak-anak dan isteri, mengajar ilmu fiqh kepada anak isteri, mengajar ilmu akhlak kepada anak isteri. Sini yang kita nak muhasabah pada waktu now and here. Orang putih kata. Sebab kita nak tengok keberkesanan sempena Ramadan ini, kita berada di rumah, tidak keluar kecuali hal-hal yang penting kita sebagai keluarga. Sebab itu Allah bersumpah dengan waktu. Waktu yang kecil, waktu semuanya besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah resipi yang ada di sini untuk kita menepati sebagai orang beriman dalam surah ini ada 4 perkara. Yang pertama, kita mesti beriman. Tanpa iman tak ada arti ibadah, tak ada arti kebajikan, tak ada arti akidah.
Tak usah percaya lah lagu mana. Kalau tak ada email, tolak belakang dah. Sebab tu tak boleh main dengan email ni. Walaupun satu ayat, satu huruf, apabila kata beriman kepada Al-Quran, jangan kita tolak. Sebab itu menyebabkan segala yang kita buat itu tidak terpakai. Itu resipi yang pertama. Yang pertama tu, iman ni kena ingat. Sebab itulah dia panggil fondasi, asas nak bina bangunan. Yang kedua, ia harus memakmurkan hidup ini dengan amal soleh. Amal soleh ini terlampau banyak. Yang kalau kita hitung amal soleh tidak terhitung. Itu amal soleh. Asal tidak bercanggah dengan syarak, semua dikatakan soleh. Ya. Yang ketiga, agar tidak tergelincir, harus saling menasihati, melengkapi sesama kaum yang beriman, ya, supaya taat atas kebenaran. Itu resipi yang ketiga. Menasihati, melengkapi, ingat mengingat atas jalan kebenaran. Ini kena ingat, sama-sama dalam bulan Ramadan ni banyak sangat benda-benda yang bersifat syiur. Manusia yang terlibat dengan media, dia sebagai wartawan, dia sebagai tok hakim, dia sebagai mufti, macam-macam berlaku, ya, tidak membawa kepada yang keliru, kepada yang cerah, tapi menambahkan kecelaruan. Timbul pula hari ni jemaat lain boleh 12, Kelantan boleh 4 orang. Kes berapa? Kes tak mengaji. Sedang kita memerintah negeri ni ada hukum fiqh dia, bukan pakai 4 mazhab. Nak jadi polis, saya ingat lagi lah apa yang Tok Guru bercakap. Pada kalau akal pendek, tak apa lagi. Sebab akal pendek ni boleh jadi panjang. Dia boleh tarik. Kalau cerdik tanpa ilmu, ini jadi masalah nak memerintah negara. Yang memerintah negara ni bukan hukum 4 mazhab saja. Pada kita menggunakan pelbagai pandangan mazhab yang menyebab kita ni mudah. Itu kata Tok Guru lah. Sebab tu kita boleh bayar fitrah dalam berbagai bentuk. Dulu orang tak aja ketemu lagi bayar fitrah ke online ni. Sekarang boleh dah. Ini dia kata fiqh ni beri. Ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Ustaz Muhammad Iraqi dalam tarbiyah beliau pada masa kita menjadi wakil ayat dulu. Ya, fiqh ni dia beri ikut tepat. Maka yang keempat, saling menasihat-nasihat untuk menepati kesabaran. Ya, sebab kita ni banyak cabaran. Kalaulah kita tidak sabar, akan timbullah pelbagai masalah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka setiap waktu itu sama saja. Masa ni sama, 24 jam. Seminggu. Nah, berapa jam? 168 jam. Tapi orang membeza-bezakan mengisi waktu. Imam Syafi'i dalam usia 45 tahun bisa mencipta karyanya yang terus dibaca oleh umat manusia sampai hari ini, sampai sepanjang masa. Makna dia menghabiskan masa dengan berkarya, ya, membuat kitab-kitab, ya, yang boleh menyebab kita baca sampai hari ini. Namun banyak orang pula berusia 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tetapi mencukupi ilmu untuk diri dia sendiri pun belum bisa. Untuk dia sendiri pun tak bisa lagi. Apatah lagi untuk dia menafak kepada orang lain. Misalnya sampai setua itu dia belum bisa lagi membaca Al-Quran, duk baca terjemuh seumur hidup. Sepatutnya umur dah dekat hampir mati ni, Quran tu boleh baca lah. Sebab dia kok mana, belok lidah selagi mana pun, dia gilah belajar. Dan solat dengan baik. Tidaklah secara sosial, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri saja. Bahasa tak cara orang. Kita tidak mungkin mengembali waktu yang telah berlalu atau mengganti apabila telah pergi. Waktu berlalu cepat seperti berlalunya awan di langit. Kita tengok awan langit itu, tengok sebentar je hilang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap waktu. Kita tidak mungkin menambah atau menguranginya. Yang bisa kita lakukan adalah menafak waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu now and here ini. Kita kena memanfaatkan sebaik-baik waktu sekarang ini. Kita harus menggunakan aktiviti secara produktif. Yang jelas waktu ini tidak kita pedulikan. Ya, jangan kita
tidak mengambil berat tentang waktu ini, supaya waktu ini tidak sia-sia, kita manfaatkan supaya aktiviti kita ini menjadikan hasil yang terbaik untuk kita pungut pada kemudian hari. Jangan kita terlampau santai, lengah, lalai alpa. Juga tidak memuji kita kalau kita berbuat baik di dalamnya atau melakukan hal-hal yang produktif. Jangan kita lalai. Kerana itu kita harus waspada dengan waktu yang terus-menerus berlalu tanpa berhenti sama sekali. Jam tetap berputar pada putarannya. Begitu juga dunia ini berputar pada paksinya, tidak menunggu kita. Nafas kita keluar masuk, tidak pernah kembali. Apabila kita hembus, hak hembus tu pergi, tak boleh tarik balik. Setiap hari kita selalu setiap hari akan selalu menjauhi kita dari dunia dan terus mendekatkan kita kepada kematian. Inilah maknanya kita sebagai manusia nak waspada kepada hari-hari yang kita mesti muhasabah. Hari-hari ini sebenarnya gudang bagi kita, store bagi kita. Setiap manusia boleh menyimpan dalam gudang dia apa dia mahu. Apa kebaikan, keburukan, amal yang utama, amal yang tidak utama, hak mana hak betul, hak mana tidak betul, atas kita berlaku. Supaya Facebook lah. Facebook ni hak kita nak isi gapo? Nak isi benda baik, boleh benda baik. Nak isi benda buruk, boleh benda buruk. Nak isi macam-macam, boleh fitnah orang, boleh berlaku. Facebook ni, dia punya power viral dalam dunia media sosial hari ini. Atas kita. Tapi kena ingat, bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita yakin bahawa apabila kita baca Malik Yaumiddin, iaitu Allah menguasai hari pembalasan, maka kita tidak lupa daripada pembalasan apa yang kita buat sekarang ini. Allah mengingatkan kita bahawa manusia akan mengalami penyesalan luar biasa. Soal waktu dalam dua situasi. Tapi penyesalan itu tidak lagi berguna. Dalam dua situasi ini kita akan berlaku penyesalan. Tapi menyesal dalam dua situasi ini tak ada guna dah. Situasi pertama ialah situasi sakaratul maut. Waktu mari nak apa? Mari dekat nak mati dah. Malaikat maut mari nak ambil nyawa orang tu. Ini situasi yang pertama. Orang kafir pada saat ini menyakitkan, sebagaimana dikisah dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat ke-100, yang bermaksud hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia akan aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Ini situasi yang pertama, iaitu situasi saat sakaratul maut mari. Dan pada situasi yang kedua, penyesalan di akhirat, iaitu mereka yang merasa hidup di dunia hanya semata kerana itu mereka sangat menyesal menyia-nyiakan waktu di atas dunia. Sebagaimana surah Al-Quran dalam surah Yunus ayat yang ke-45 yang bermaksud, dan ingatlah akan hari pada waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah mereka yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini dalam dua situasi. Menyesal dalam dua situasi ini tak boleh nak tahu apa dah. Sebab apa? Saat itu telah berlalu. Nak menyesalnya sebelum kita mati. Tua umur berapa pun selagi kita ada nyawa, selagi kita ni tidak dijemput oleh Allah, oleh Malikul Maut, kita bertaubat kepada Allah SWT, itu yang kita minta doa supaya kita mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita membicarakan soal mengguna waktu ini, nak muhasabah
maka tidak boleh lagi kita cek kerana para generasi pertama Islam. Dia panggil generasi as-sabiqun, generasi yang awal. Dia panggil dalam istilahnya orang-orang salaf, ya, orang-orang salaf. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berkata, sungguh saya telah berjumpa dengan beberapa kaum, mereka lebih bersungguh-sungguh dalam menjaga waktu mereka daripada kesungguhan kalian untuk mendapatkan dinar dan dirham. Namun bagaimana andainya Al-Hasan Al-Basri mendapatkan zaman kita sekarang ini, di mana waktu telah menjadi lebih murah dan hina daripada debu yang terinjak-injak kaki, apa yang kira-kira akan beliau katakan? Kalau masa ni ada Hasan Al-Basri ni, sebab lah ni masa yang diguna ni dibazirkan waktu begitu sahaja. Dan banyak lagi teladan daripada para salafi ni yang melihatkan kepada kita untuk kita memuhasabah diri kita, walaupun kita tidak boleh menjadi seperti mereka, tapi kita mesti tahu siapa dia mereka dan siapa diri kita ni. Kita ni tidak orang alim, tidak orang abid, tidak orang ilmu dan seumpamanya, tapi sejarah orang salaf ini mesti kita faham. Begitu juga Abu Muslim Al-Khalani yang berkata, seandainya dikatakan kepadaku neraka jahanam telah dinyalakan sekarang, nescaya aku tidak bisa menambah apapun dari amalku. Depan lulu nyala api neraka, tak boleh dah nak tambah amal ni, kerana depan tu neraka dah, artinya tidak ada lagi atas dunia ini. Mereka nampaknya ke depan itu bahawa masa yang ada ni penting untuk digunakan sebagai persiapan untuk pergi kepada akhirat. Tambah-tambah kita ni pun orang panggil popok, ya, asabiku ni orang tua-tua lah. Pada dia panggil lah ni COVID-19 nak mati tua belaka. Tak punya lagi Malaysia budak mati. Budak mati, bayi mati kerana COVID-19, tak bunyi. Hak matinya COVID-19 ni boleh dikatakan 99% orang tua-tua. Sebab tu dikatakan orang tua ni orang yang tidak boleh keluar daripada rumah sebab risiko COVID-19 ini. Ya, itu kena ingat. Tapi soal mati ni tak kira siapa. Artinya orang-orang bateri orang tua-tua ni, orang imuniti dia paling rendah dah daripada daya tahanan kepada serangan penyakit. Abdurrahman bin Mahdi berkata, kalau dikata kepada Hamad bin Salamah, engkau akan mati besok, nescaya tidak bisa menambah ketaatan sedikit pun. Hal itu dikarenakan seluruh waktu telah pun dipenuhi dengan ketaatan. Ini orang salaf. Hamam bin Haris berdoa, ya Allah, cukupkanlah diriku dengan sedikit tidur dan anugerahkan kepadaku bangun malam dalam ketaatan. Banyak lagi lah contoh-contoh yang dalam kita baca ni, 30 wasiat Ramadan, untuk kita ambil sebagai peringatan kepada kita bersama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah golongan para salaf, golongan generasi pertama dalam memanfaatkan waktu mereka. Waktu mereka adalah untaian kebaikan demi kebaikan. Ini waktu mereka. Sebab tu Islam ni boleh bangkit dengan generasi awal. Generasi awal ni generasi dia terbiah oleh Rasulullah alaihi wasallam. Generasi ini diterbiah, ya, oleh Rasulullah selama 23 tahun. Bermula daripada Mekah sampai kepada Madinah. Terbiah 23 tahun menjadi generasi yang benar-benar, ya, melihat rantaian untaian kebaikan demi kebaikan. Selepas tu dia adalah kurun-kurun terbaik. Rasulullah diberitahu itu, sampailah kurun-kurun yang banyak fitnah seperti kurun kita sekarang ni. Banyaknya untaian ke apa? Untaian fitnah berangkai dia panggil. Cuba kajian ni lah. Ada dulu barisan sunnah, mari PM, macam-macam berlaku. Jadi rantaian fitnah yang bergolak di kalangan kita ini. Sebab tu kita kena semak, kena tahu
Bagaimana kita nak muhasabah kehidupan diri kita sebagai seorang manusia hidup dalam dunia yang terlibat dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, dan kita sebagai ketua keluarga, sebagai individu untuk menambahkan kefahaman amal ibadat kita, terutama pada 10 akhir Ramadan ini. Beriktikaflah kita. Ada bertikaf di rumah, ada bertikaf di masjid. Apabila kena darurat begini, tak ada orang bertikaf di masjid, maka kita belajar hukum fiqh pula. Bagaimana sebenar masjid itu? Boleh belajar apa fiqh masjid ni pula. Pada sebab tu kita kena faham antara mengikut arahan pemerintah dengan mengikut fahaman kita sendiri. Kerana itu memang benar bahawa suatu kebaikan akan melahirkan dan menunjukkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan akan memancing kebaikan-kebaikan dengan ikhlas untuk dirinya. Barang siapa membuka pintu kebaikan untuk dirinya sendiri, maka kebaikan-kebaikan lain akan berdatangan dari segala arah. Kemuliaan-kemuliaan akan mengerumuninya hingga menyempit waktunya, dan dia pun diburuhkan oleh ruh manusia, dibutuhkan oleh manusia. Artinya apabila kita buat kebaikan dan kebaikan yang berantai, yang berturutan, maka kebaikan ini membuka pintu kebaikan untuk diri yang buat kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan itu akan berdatangan dari segala arah. Kemuliaan-kemuliaan akan mengerumuninya hingga menjadi sempit waktu, maka semua orang nak tengok ikon baik ni siapa dia. Orang lain jaga kat Abid Liu, mana? Ataupun cara di Kelantan ni salah tu Yayasan Datuk Wismazul, ataupun siapa-siapa sajalah yang membuat kebaikan dalam semua penjuru, semua disebut orang. Fitnah tak fitnah tu persoalan yang kedua, bergantung kepada yang melihat sisi positif kepada kebaikan orang lain. Sebab itulah kita nak buat sesuatu, asas yang daripada iman itu pertama. Apabila iman ada, ikhlas ada, insya-Allah apa yang kita gunakan waktu ini ialah untuk kebaikan semua. Jangan sampai kita menganggap bahawa kebutuhan manusia, keperluan manusia dan sempitnya waktu hanya khusus terjadi kepada orang bernamanya orang alim, orang mufti, da'i kondang, atau da'i yang tersahur, atau pemilik harta, pemilik kebaikan dan sedekah. Tapi sebenar kebaikan ini keperluan untuk manusia sejagat, tak kira status, sebab Allah Maha melimpah ruh kasih sayangnya kepada hamba-Nya. Mereka dan orang yang semisalnya, orang yang buat kebaikan ini, waktu mereka sempit itu tidak betul. Akan tetapi orang awam yang melaju di hari-hari menuju kebaikan, ingin memberi, memanfaatkan waktu, mengutamakan apa dicintai Allah atas dirinya, maka pelbagai cara dan badan ruang kebajikan ini lebar seumpama lebuh raya yang tidak bertepi, yang tidak ada hujungnya. Maka buatlah kebaikan, tak ada masalah. Dia tidak beri kepada etnik, ras, status, tapi dia beri kepada manusia-manusia yang bergelar manusia yang beriman. Betapa banyak hal yang diperlukan oleh manusia, betapa banyak celah yang belum ditutup oleh Allah selagi kita hidup bernyawa. Tak ada lagi tutup rahmat ini. Rahmat Allah begitu banyak. Betapa banyak kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, atau belum membaca Quran dengan lancar, atau belum banyak membuat kebaikan. Silakan. Sebab soal kebaikan ini tidak ada batasnya. Sebab tu kata Tok Guru, orang yang belajar Quran ni dia telo, tak kita nak sebut boleh pahala. Sebab apa dia nak belajar? Sebab itulah dia boleh 2 kali pahala. Dia belajar, dia ada telo pula. Kes telo dia tu pun boleh pahala dah. Sebab dia nak belajar. Jadi masalah dia berhenti belajar. Yang pencin pun tak cek sekolah, tak cek belajar. Waktu tak pencin pun tak cek belajar. Itu masalah kepada kita. Oleh sebab itulah kita menyeru kepada masyarakat, berusahalah bersama-sama, sebab keterbatasan kebajikan sebenarnya tidak ada tepi, tidak ada bira, tidak ada penghujung.
amat luas, dan semua itu baru dirasa oleh Muslim dengan dia sadar dengan sifat dinamis dan ingin sentiasa bermanfaat waktu supaya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita muhasabah memanfaatkan waktu dengan amalan-amalan kebajikan sempena Ramadan yang tidak berapa hari lagi yang kita nak raikan sebagai hari kemenangan. Maka dalam masa ni, waktu duduk rumah ni, kalau kita ada perpustakaan di rumah dan mau duduk berjalan-jalan, tak ustaz ni kita tengok perangai dia. Dia jadi rumah dia tu ada mini perpustakaan. Jadi alhamdulillah betul lah. Sebab apabila ada mini perpustakaan, lain dia baca Quran, dia baca buku tu, baca mutalaah itu, dia berbagai-bagai mengisi masa. Dan dia pula sekarang ni dengan COVID-19 ni tak boleh pergi ceramah pula dah. Pasal tak boleh dengar masjid, tutup masjid, ada ceramah ke online pula dah. Maka banyak bercambah seperti cendawan pula ceramah online, usrah online yang menyebabkan mula-mula orang tak erti, akhir belajar IT. Untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah. Maka kita manfaatkan masa ini bagaimana memanfaatkan IT ini untuk kebajikan kita sendiri. Apabila kita ada ilmu, kita ada sikit sebanyak, kita pakat berilah. Walaupun tidak banyak, balighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kamu walaupun satu ayat apa yang kamu tahu. Maka tidak ada masa ni kita duduk saja. Ya, letih tidur mentah bangun pula. Kita buat solat macam-macam solat. Wajib, sunat, tahajud, zikir, syukur, sabar, intikah, tafakkur. Nah, merenung ciptaan Allah SWT hak berlaku hari ni. Kita renung COVID-19. Macam-macam orang mari mengarah. Kita baca, boleh pahala banyak dan 19 hikmah COVID-19 ini. Kita nak hurah betul tak ada sebab jah ambon ni kena berapa minit kita tak tahu lah yang diberi oleh panitia ni. 1 jam ke tak apa kat buka puasa letih juga ni. Jadi alhamdulillah kita sama-sama untuk menghayati muhasabah, untuk introspeksi tentang apa yang kita laksanakan supaya kita dapat mengambil pelajaran pada tafakkur ini, untuk kita renung, mengambil pelajaran, mengihtisab, mengharapkan pahala dan pelbagai lagi. Kebaikan itu tidak terhitung banyaknya. Itu sebahagian apa yang berlaku. Jadi hamba nak mengambil imbas sikit sini, nak menghisap diri kita masing-masing. Maka dengan kita mengalami COVID-19, PKP, ya, perintah kawalan pergerakan selama 40 hari, dan hari ini PKPB, ya, bersyarat. Maka kita yang di apa dia panggil istilah new normal, ya, hidup dengan new normal. Yang sebelum ini new normal ni ada dah. New normal macam mana? Iaitu zaman jahiliah dengan zaman Islam itu sendiri. Jahiliah ni waktu lahirnya, waktu belum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman jahiliah dia panggil old normal, ya, kehidupan yang tidak beradab. Kalau kita baca kehidupan tidak beradab ni macam-macam. Apabila tidak ada syariat Islam, manusia bertuhan kepada akal fikiran tanpa rujuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dia panggil old normal. Old normal ni jahiliah moden dia panggil. Jahiliah moden ini sebagaimana kita alami sekarang lah, ya, dengan kehidupan yang porak peranda, hari-hari duk timbul dia mabuk, ya, arak halal, judi halal, macam-macam berlaku. Maka apabila lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka situ berlaku new normal, iaitu mengajar akidah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ni je perkenaan new normal ni. New normal sekarang ini dalam waktu yang sempit. New normal yang diperkenan oleh Islam ialah waktu yang global, waktu yang besar, membicara soal seluruh dunia.
Itu yang mesti kita faham. Nak beza, jangan sampai kita lupa new normal mengikut kacamata perspektif akidah Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nak menghadapi new normal ni lagu mana? Allah mengajar Rasulullah supaya bertafakur di Gua Hira. Nak merenung apa yang berlaku di sekeliling. Rasulullah itu sendiri. Bagaimana manusia mengabdi diri kepada manusia, mengabdi diri kepada Taghut. Taghut ni selain daripada Allah, semua Taghut. Nah, sebab itu kita kena faham antara skop norma yang sekarang dengan skop norma yang ada dalam perspektif akidah Islam itu sendiri. Maka sebab itulah kita lihat sepikkan sikit dalam masa singkat ini new normal sekarang ini, now and here, iaitu bagaimana kehidupan kita selama ini yang bebas, yang keluar, yang tanpa syarat. Sekarang ini mari COVID-19 sejarahnya macam-macam. Katanya mari daripada Wuhan, negeri China. Dan saya baca video pula ungkapan corona ini bagaimana Saddam Hussein beritahu sewaktu dia bersidang di Parlimen Iraq bahawa serangan biologi Amerika kepada Iraq ini amat hebat, sampai menyebabkan kacau bilau yang nak membentuk new order, world order, new order baru ini, berbagai-bagai istilah. Maka hari ini kita bersepikkan bahawa maka timbul mula-mula corona, akhir jadi ke COVID-19. Bubuh lagi apa-apa, tapi nak cerita corona ni dalam Quran ada sebut dah. Dan surah Al-Fusilat ayat 92, corona. Corona ni apa? Teman-teman syaitan. Sebab itulah kita mesti faham. Apabila mari COVID-19 ini, jadikan manusia menjadi panik. Apabila mari pula peraturan yang pelbagai, makin panik sudah. Rakyat kita khusus di Malaysia ini bertukar-tukar kerajaan pula. Daripada BN sampai 22 bulan PS jatuh, timbul pula PN. Pening kepala habis. Nampak tak? Macam-macam persepsi politik, pintu belakang, tembuk atas, macam-macam berlaku. Mari corona, macam mana dulu sebelum ni kata gapo? Ekonomi kita ni tak ada duit. Akhir Menteri Kewangan baru kata jangan rusi. Pitih banyak. Dia buat 250 bilion ni tak habis lagi. Dia ada 3 trilion pitih di Malaysia ni. Tak habis 1 trilion lagi. Ya kemungkinan bunyi kata ada pula BPN yang kedua ni. Sebab nak habis 9 Jun ini. Untuk menghidupkan, mencairkan putaran keuangan di dalam ekonomi negara ini. Maknanya kepada kita muhasabah secara global, secara kemasyarakatan, secara sosial, secara ekonomis, secara politik, maka kita lihat pelbagai yang berlaku. Sebab itu alhamdulillah hari ini apabila ekonomi terhad dengan pergerakan ini, timbul pula bisnes baru, bisnes online COD. Kaya pula orang lah ni pula di COD ni. Orang tidak mengharapkan makan gaji dah. Hak ada pun kena buat. Tapi kerana ekonomi ni, aktiviti ni, rezeki ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia boleh cari bagaimana cara dia nak cari. Sebab manusia ni beza dengan haiwan. Kerana haiwan tak ada akal, manusia dikurniakan akal bagaimana untuk dia melaksana aktiviti-aktiviti bagi menjalankan ekonomi hidup dia itu. Alhamdulillah, tidak adalah sampai yang orang panggil peminta sedekah, tapi mereka ni mampu berdikari dengan menciptakan kreativiti dalam kulinari pula dah, yang menciptakan bahan-bahan masakan yang pelbagai. Hari ini macam-macam berlaku. Sebab itulah secara umumnya kita lihat bahawa kita nak evaluasi sejauh mana aktiviti kita dalam mengguna waktu masa sekarang ini. Secara umum waktu kita ada 2 macam. Pertama, waktu yang sulit diatur dan dimanfaatkan selain yang memang khusus untuk itu. Ini waktu pertama.
Waktu ini ialah waktu pribadi yang asasi. Seperti apa? Waktu tidur, waktu makan, waktu istirahat, waktu hubungan kekeluargaan, waktu bermasyarakat dan seumpamanya. Ini satu waktu. Dan waktu-waktu tersebut tidak mungkin kita guna untuk selain daripada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tapi itulah dipanggil waktu-waktu yang khusus, yang sulit untuk kita atur. Waktu ni sulit untuk atur. Dan tidak diragukan waktu semacam ini sangat penting untuk kita seimbangkan dalam kehidupan kita. Tanpa waktu-waktu tersebut, kita sulit menghadapi beban-beban hidup yang lain. Bekerja dan mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Tapi hendaklah kita gunakan waktu jenis ini pada batas yang normal dan tidak berlebihan. Buat sepada-pada. Waktu pertama ni buat sepada-pada. Waktu ni waktu kita nak atur. Dia akan berlaku secara realiti. Dia akan berlaku secara yang kita rancang pun akan berlaku begitulah. Ini waktu yang pertama. Tapi pada kenyataan bila kita evaluasi, kita selidiki, kita muhasabah, maka kita akan menemu banyak waktu kita terbuang dalam waktu asas tadi. Ya, misalnya berapa lama waktu kita buat persiapan nak makan, buat buka puasa? Nah, tak ada baca Quran, dia ingat nak makan ni. Tak ada buat sembahyang berapa, dia ingat nak makan, berapa lama buang masa situ? Nah, persiapan untuk sahur dan seumpamanya. Yang menyebabkan beban kita ini buang masa duduk situ je. Berapa lama nak makan pula buat persiapan? Dan berapa lama waktu tidur kita pula? Sepatutnya orang tua ni tidur 8 jam. Cukup masa. Orang muda ni kadang-kadang dia tidur pukul 12. Kita tua tidur pukul 10. Bangun pukul 6. Sebab kita ingat apa yang dibuat dalam buku Indahnya Hidup Bersyariat oleh Allah Yarham Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus, mengatur jadual kehidupan seorang Muslim. Itu sebagai muhasabah kepada kita. Pertama, tak lagu mana kita bangun pukul 4 pagi, kita tidur pukul 10 malam. Di antara celah-celah 24 jam itu, bagaimana kita nak mengisi masa supaya masa kita ini tidak terbuang. Dan berapa lama perjalanan kita pula pergi ke pejabat? Nah, duduk atas jalan raya. Masa COVID-19 tak lama lah. Sebab lancar perjalanan. Tu waktu tidak COVID-19 berlaku mana? Jam situ, jam sini. Banyak lagi yang berbicara. Berapa lama kita mandi? Dah buat air? Dah kena sebelik duduk dalam tanah lagu mana? Kau cuba kita hitung belakang. Tamu-tamu pertengahan Ramadan ni sakit perut buana banyak. Sebab kes makan conik pula. Boleh. Apabila Kelantan kata benar makan conik sampai puluh setengah ni, pakat sebu ke dah conik. Kelik nak perut pula dah. Berapa lama duduk tanah. Sebab tu semua ni nak muhasabah kepada kita. Bukan masalah jual conik pukul 10.30. Makanlah sesuai dengan keperluan kita. Yang Nabi dah beritahu dah. Makan sekian air, makan sekian untuk angin sekian. Maka kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, kita adalah sihat sejahtera. Ada lagi buat masa. Kerana masa kita, masa private ni. Duduk tengok TV selama mana. Nah, kita duk main handphone kita semana-mana. Jadi masuk kita itu masa asasi kita nak atur ni memang payah ke Allah. Itu masa yang pertama. Masa yang kedua iaitu masa yang kita boleh manage dia. Masa yang kita boleh atur dia. Masa ini dia panggil masa produktif. Sebahagian waktu tersebut kita dapati saat kita bekerja. Ya, kita bekerja. Pegawai kita sini masuk pukul berapa? Masuk pukul 8 pagi, balik pukul 4. Lah ni tak balik lagi ni. Hak lain balik dah. Ada hak balik pukul 4, ada balik pukul 6. Ini masa pejabat. Nah, ada sebahagian ini kita lihat bahawa menjadi tantangan berat bagi kita mencapai matlamat mengisi waktu produktif ini. Ya, mengisi produktif waktu ini. Bisakah kita memanfaatkan waktu tersebut dengan sempurna? Bisa ke tidak? Boleh ke tidak? Tambah-tambah kalau kita ni duduk kerja pejabat, kerja utama kita pejabat. Income kita ialah pejabat. Income kita ialah guru. Tapi dalam kesempatan kita menego pula.
ada buat airline tu online ni, COD sini. Ini saya selalu memberitahulah kepada puak-puak kita, beringat apabila kita kerja jangan curi tulang. Kerja untuk jabatan dengan sempurna supaya jabatan kita ni menjadi jabatan yang menjadi ikon kepada masyarakat. Produktifkan jabatan kita ini. Ini kita nak produktiviti yang maksimal. Jangan kita mencampur adukkan kepentingan peribadi. Sebab hak masa pertama tadi hak peribadi. Hak pertama tadi saya cerita tadi. Hak ni hak pejabat, jabatan. Sebab tu timbul masalah. Sebab apa kita tak hormat pada cikgu lah ni? Ini kena beringat kepada cikgu ke hak sedang mengajar ke apa. Kalau waktu mengajar, kita mengajar. Kalau buat politik, berhenti jadi orang politik, jangan jadi cikgu. Mudah ya buat kerja. Tu, kalau nak nego berhenti, jim nego. Sebab saya pernah beritahu kepada anak anda Ustaz Nazri ni, dia tanya, belah mana ayah anda? Nak jadi ustaz ke nak nego? Tapi kita nampak ustaz nak menego berhenti lah bos jadi ustaz. Alhamdulillah dia berhenti selalu. Dia menego. Ya? Alhamdulillah menjadi orang yang berjaya. Menjadi orang yang banyak membina rumah-rumah anak yatim. Dan Alhamdulillah menjadi usahawan yang baik. Ini nak kita nak lagu mana? Nak supaya waktu kita ni jangan kerja, curi tulang, guna jabatan yang kita berasa seronok, dapat duit sampingan. Tetapi produktiviti di kita di pejabat tidak menasabah. Itu yang menyebabkan orang tak bayar elang waktu kita marah. Betul? Elang macam-macam ni kita marah. Orang ukur ada SOP kerja dia. Apabila ada SOP, maka kita kerja SOP ni supaya kita ada muhasabah diri kita sebagai penjawat awam. Hak penjawat awam, hak sudah pecah lagu mana? Jangan ingat pecah. Nyawa masih ada lagi. Ni bukan pecah. Guna kesempatan nyawa masih ada. Kesihatan Tuhan masih bagi kepada kita. Untuk pada apa? Untuk produktiviti. Jangan ambil falsafah ya, kapitalis. Masa produktif, masa prima ialah masa sihat, masa kerja. Masa pecah kita kena relax. Tak boleh. Ikut Islam, masa kita tak ada masa pencin. Terus berkesinambung untuk melaksanakan kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar dengan jalan-jalan SOP yang ada di hadapan kita. SOP ni faham belaka. Kita hidup di Malaysia ada SOP dia. Kita hidup di Kelantan ada SOP dia. Kita hidup di PBT ada SOP dia. Ada SOP macam-macam. Duduk rumah ada SOP lagi. Tak ada tempat yang tidak ada undang-undang. Dia panggil undang-undang persendirian. Undang kerajaan pusat, undang kerajaan ini ada berlakon. Kita sendiri sebagai peribadi ada SOP. Kita introspeksi lah diri kita masing-masing dengan waktu yang kita ada ini. Sejauh mana sebagai masyarakat tadi, sejauh mana kita bertugas sebagai kepala keluarga, membimbing anak isteri, bagaimana kita kejutkan anak isteri bangun untuk sembahyang qiyamul, bagaimana untuk mengajar mereka supaya mereka faham agama. Itu semua tugas kita. Ini kita tanya diri kita lah. Hamba dan diri hamba, tuan-tuan dan diri tuan-tuan masing-masing. Jangan melihat sisi titik hitam di atas kertas selembar yang putih. Ini perangai kita. Selembar kertas putih, dia tengok nampak so titik, itulah dia romo. Dia tak tengok keluasan ruang putih yang besar. Sebab apa? Ini dia panggil nafsu. Kalau dah bulan puasa ni nafsu, dia panggil syaitan tak ada dah. Tapi perangai nafsu hak ada dalam waktu belum puasa tu bawa dalam bulan Ramadan. Ingat tengok hak baik dia tu lagu mana. Banyak hak baik daripada hak buruk. Maka kita kajilah benda yang baik. Itu yang pertama. Sebab itulah dalam waktu yang kedua ini ada dua pula. Hak yang kedua ni masa kita kerja, iaitu di mana waktu puncak. Ya, premium time dia panggil. Prime time. Waktu puncak ini waktu macam mana? Kalau dulu waktu ni waktu umur 55 tahun. Pencen sebelum 55. Ada. Orang ambil lagi jadi pencen 60. Waktu puncaknya, waktu yang paling produk itu waktu umur 21 hingga 55. Waktu strong ini. Kita buat kerja yang terbaik. Maka jam-jam ini semangat kerja kita kuat, tenaga kita banyak, stamina kita kuat, strong dan seumpamanya.
Maka kita mikir pun lebih. Tapi hikmat bulan puasa ni, Allahu Akbar, Tuhan yang pernah tahu. Ya, apabila kita ikut sukatan Ramadan, yang terbaik akan memulihkan mental kita ilmu menjadi mental yang tajam, pemikiran akal yang hebat. Ini kurniaan Allah SWT. Kerana apa kita selalu membaca Al-Quran, selalu mutalaah, selalu kita bercakap dengan keluarga seumpamanya, memulihkan semangat kita hidup. Kesihatan pun bertambah baik. Alhamdulillah. Saya sendiri pun sebelum bulan puasa ni berat ni 55.9 kilogram. Suka makan 51.4. Turun body. Apabila turun body, kesihatan makin bertambah. Ya, ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita kata masa prima ni, masa yang strong ini, sudah pasti kita mesti melaksanakan tugas kita ini yang formal dengan produktiviti yang tertinggi. Alhamdulillah kajian negeri ini mendapat 5 bintang dalam soal perakaunan keluar masuk keuangan negeri. Itu terbaik, 5 bintang. Dan begitu juga PBT Pasir Putih berapa kali dah dapat, ya, apa namanya, audit, ya, yang terbaik oleh audit negara. Itu maknanya produktiviti yang terbaik. Maka pada waktu ini juga ada waktu yang kedua, iaitu stamina yang sudah menurun. Sudah menurun. Umur berapa? Umurnya 60. Sudah menurun tak? Artinya semakin rendah jam-jam kerja kita waktu terakhir ni sudah kita menurun, dan mudah-mudahan insya-Allah waktu prima, waktu yang kemuncak, waktu yang menurun ini kita muhasabah dari diri kita ini supaya kita buatlah apa pun, sebab Allah telah memberikan gambaran kepada kita dalam soal waktu-waktu ini. Seumpama kita solat, waktu menurun, tak boleh duduk diam diri, duduk cokoh, duduk belah duduk, tak boleh duduk. Kena waktu tidur, tak boleh duduk, waktu tidur tak boleh gerak, maka semaya dengan isyarat mata. Tak boleh dengan mata, semaya dengan hati. Nak wayaknya waktu menurun tu, maka Islam memperluaskan keinginan, kebolehan, keupayaan mengikut suasana. Kita muhasabah diri kita ni, mudah-mudahan insya-Allah kita sudah sampai penghujung ini, yang insya-Allah mudah-mudahan dengan tajuk yang diberi kepadamu ini, yang pertama dapat saya rumuskan, iaitu muhasabah satu nikmat, kebaikan, kebahagiaan kepada kita untuk menilai diri kita sendiri, supaya kita dapat memperbaiki mana yang lemah dan untuk beristighfar di mana kesilapan kita. Dan insya-Allah waktu yang ada sedikit ini kita manfaatkanlah kepada Allah untuk kita masing-masing mempertanggungjawabkan pribadi kita kepada Allah. Apakah misi hidup kita ini? Untuk mengabdi diri dan menyembah Allah dalam pengertian yang luas, kita telah menunaikan dengan baik ataupun tidak. Lalu sebagaimana kita manusia dan makhluk yang bermuamalat, apa kerja kita yang kita nak persembahkan kita kepada Islam ini? Kita nak tinggal gapo kepada generasi kita, nak tinggal kepada anak kita, keturunan kita, nak tinggal gapo? Alhamdulillah bagi mereka-mereka yang Allah beri hidayah dan taufik, banyak yang dia buat, dia tinggal dia. Bak umpama peribahasa Melayu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sewaktu kita hidup ini, kita nak buat sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Dan alhamdulillah arwah, ya, Tok Guru kita, Tok Guru Aziz, yang kita selalu sayangi, sanjungi, dan beri pimpinan kita, banyak kitab-kitab beliau yang beliau karang untuk kita baca. Dan kita lihat bagaimana Presiden PAS beratus kitab yang dia tulis untuk kita baca, untuk kita semak sebagai ilmu kepada kita. Dan apabila kita tidak tahap situ, tak sampai tahap situlah, maka amat kerdilnya kita ini
untuk mengkritik mereka ini. Sebab itu kita bukan masalah nak lagi demokratik, tetapi betapa kerdilnya kita orang tidak ada ilmu akhirnya menjadikan fitnah dalam kehidupan sehari-hari. Maka sekian sajalah ya. Marilah sama-sama kita memperbaiki kualiti hidup dan meningkat produktiviti kita sewaktu hidup ini untuk jujur kepada diri kita sendiri. Akhirnya jadi COVID-19 jadi persoalannya. Apabila orang kata demo positif, kita lari. Menyebab gepar orang lain pula. Sepatut jujur pada diri kita. Amba ni kena sakit COVID-19, kita pergi karantin selama 14 hari. Jangan duduk dalam penjara Venezuela tu. Pakak duk siung sama dia pula dah. Duk siung tuduh mulut pula emas ni. Sebab nak suruh jakit COVID-19. Ini dia panggil manusia tidak ada akal, walaupun ada akal, tapi hilang akal kewarisan. Di sinilah kita mulakan kehidupan kita insya-Allah selepas keluar daripada madrasah Ramadan ini dengan kehidupan yang baru, dengan semangat yang baru, yang benar-benar Allah menerimakan segala amal ibadah kita. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.